Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Akmal, Guru Pendidikan Seni anda. Apa khabar anak murid cikgu hari ini? Sihat ke tak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat sentiasa. Okey, hari ini kita akan masuk bidang yang baru iaitu bidang pemikiran seni visual dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah tajuk ke-15 iaitu tajuk dan juga mesej. Okey, jadi kita nak tahulah apa yang terkandung dalam tajuk dan mesej ini yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut, elok sekiranya cikgu bagi tahu apakah standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard pembelajaran, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi tajuk dan mesej, seterusnya tujuan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya, kaedah pembentukan dan proses perkembangan tajuk dan mesej, akhir sekali teknik iaitu teknik konvensional dan teknik kontemporari. Jadi, kita nak tahulah apa yang dikatakan dengan teknik-teknik itu tadi. Okey, cikgu teruskan dengan definisi tajuk dan mesej. Okey, tajuk ialah judul dan fokus sesuatu karya untuk menggambarkan mesej yang ingin disampaikan. Okey, seterusnya, mesej pula ialah makna atau maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sesebuah karya seni. Okey, kita tengok contoh karya. Okey, tema kat situ sosioekonomi. Sebab apa? Kita nampak masyarakat sedang berjual beli kan? Okey, jadi tema di situ adalah sosioekonomi. Okey, tajuk dia membeli belah di kampung. Apa mesej yang dia nak sampaikan dalam tajuk tu? Apa yang dia nak cuba sampaikan di situ? Dan apa yang dia nak sampaikan ataupun mesej yang disampaikan itu adalah tentang aktiviti harian dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tempatan. Maksudnya, dia nak gambarkan suasana masyarakat sekitar tu. Apa yang masyarakat tu buat. Okey, contohnya kita boleh tengok dalam karya ini iaitu karya Muhammad Salihuddin membeli belah di kampung tahun 1959 menggunakan cat minyak koleksi LPS VN. Okey, kita dalam karya ni kita boleh tengok karya ni mengandungi tajuk dan mesej. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk beberapa contoh perbezaan antara tajuk dan juga mesej. Kalau kita tengok dekat situ, karya seni Arca kan. Kalau tengok tajuk dia The Storm Rider. Okey, arca ukiran kayu ni bertemakan figura manusia yang dihasilkan oleh Mat Anwar pada tahun 1991. Okey, apa mesej yang hendak disampaikan dalam tajuk The Storm Rider itu tadi? Okey, kita tengok mesej pula. Dia nak menyampaikan mesej tentang kekaguman terhadap sikap, semangat dan usaha gigih tanpa mengenal putus asa. Jadi, nampak tak dekat situ tajuk dan mesej tu saling melengkapi antara satu sama lain. Tajuk yang tepat akan membawa mesej yang jelas. Terusnya, tadi kita tengok karya Arca kan? Sekarang kita tengok karya poster pula. Tajuk poster ini adalah Hero. Poster ini bertemakan sains fiksyen antara realiti dan fantasi pengkarya. Okey, apakah yang hendak disampaikan dalam poster ini? Apakah gambaran yang hendak disampaikan dalam tajuk Hero ini? Dalam poster Hero ini apa yang hendak disampaikan oleh pengkarya? Okey. Mesej yang hendak disampaikan oleh pengkarya ialah tentang kemajuan teknologi yang boleh memberikan manfaat atau sebaliknya kepada masyarakat dunia. Terusnya, kita dah tengok perbezaan dari segi arca, poster. Sekarang kita tengok dalam bentuk 3D pula, iaitu tepak sirih. Okey, mungkin ada di kalangan kamu tak pernah nampak. Apa itu tepak sirih? Okey, cikgu cerita sedikit ya. Tepak sirih ni kalau orang dulu-dulu ada nak meminang anak orang, nak ajak orang kahwin, ada orang yang bawa tepak sirih ni. Dalam tu ada kapur, ada sirih, ada pinang dan sebagainya.
Sebagai adat, orang kata adat bertandang ke rumah orang. Okey. Untuk tajuk, Tepak Sirih ni bertemakan warisan bangsa yang sering digunakan semasa adat meminang dalam budaya Melayu. Seperti yang cikgu dah jelaskan tadi. Okey. Dalam mesej yang hendak disampaikan dalam Tepak Sirih ni supaya kita perlu mengekalkan warisan yang menjadi kebanggaan budaya dan bangsa. Apakah tujuan tajuk dan mesej? Tujuan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya adalah untuk menjadikan karya seni visual tersebut lebih bermakna dan bukan sekadar untuk nilai keindahan semata-mata. Maksudnya kat sini, kita tak naklah syok sendiri semasa kita melukis. Kalau boleh, apa saja karya yang kita hasilkan tu biarlah memberi manfaat atau bermakna kepada orang lain yang bukan kita hanya sekadar nak tengok kecantikan dan keindahan dia semata-mata. Maksudnya, setiap karya yang kita hasilkan tak kisahlah sama ada dalam bentuk 2D, painting, dalam bentuk 3D, bentuk arca dan sebagainya. Pastikan karya-karya kita tu dapat memberikan mesej dan memberikan manfaat kepada orang yang melihatnya. Okey, untuk tajuk mestilah sesuai dengan tema agar karya seni itu mampu memberikan mesej seperti pengajaran dan maklumat tertentu. Seperti maklumatnya tadilah macam yang kita dah terangkan tadi, maklumat tentang teknologi, tentang Tepak Sirih. Okey, mesej yang dia hendak sampaikan supaya budaya bangsa tak hilang. Seterusnya, kat sini cikgu dah pisahkan gabungan 3 komponen yang membentuk untuk perkembangan tajuk dan mesej ini. Dalam buku teks kamu semua ada ya, untuk kaedah pembentukan dan proses perkembangan tajuk dan mesej melalui 3 gabungan komponen. Maksudnya untuk membentuk tajuk dan mesej ini ada 3 komponen, iaitu hal benda. Hal benda ini berkait rapat dengan imej yang dipilih bagi mewakili tema. Okey, cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh basikal. Tajuk basikal, tema kesihatan. Itu yang kita katakan hal benda itu tadi berkait rapat. Tajuk basikal, tema kesihatan. Okey, faham tak? Seterusnya, bentuk. Unsur seni dan prinsip rekaan yang diaplikasikan dalam proses pembentukan karya. Bentuknya tak kisahlah dalam bentuk 2D, dalam bentuk 3D, arca ke, lakaran ke dan seterusnya. Okey, untuk kandungan pula. Berkisar pada persoalan, makna dan lambang kebudayaan, sosiologi, politik, sejarah dan nilai estetik. Kandungan berkait rapat dengan sebab sesuatu imej itu ingin disampaikan. Okey, kandungan salah satu komponen macam mana kita nak menghasilkan tajuk dan mesej tu tadi. Okey. Kamu tahu tak apa yang dimasukkan dengan estetik? Okey, estetik itu maksudnya nilai menghargai sesuatu karya. Okey. Okey, cikgu bagi contoh. Contoh macam tadi ya. Imej basikal, tema kesihatan, kandungan supaya menjaga kesihatan. Faham tak? Okey, untuk teknik pula. Okey, teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti karya seni visual. Okey, apa yang dikatakan dengan teknik konvensional ini? Okey, teknik konvensional ini merujuk kepada proses pembentukan hasil karya visual yang terikat dengan proses atau cara tradisi. Okey, kita tengok karya dekat bawah ni, karya Johari Said. Tajuk karya Katak Hendak Jadi Lembu tahun 1997 menggunakan media cetakan kayu atas kertas. Okey. Tema dia tentang apa? Mungkin tentang sosial ke, masyarakat ke, teguran kepada masyarakat ke. Okey. Konvensional ni, maksud konvensional ni, dia tak lari daripada realistik. Masih nampak kat situ lagi realistik. Kita nampakkan dengan jelas kaki, katak, badan lembu kan. Okey, seterusnya untuk teknik contemporary. Proses yang tidak terikat dengan kaedah tradisi dan lebih kreatif serta inovatif. Okey. Kita tengok karya ni, Raduan Man, Dancing with Nature Series 2006.
media cetakan kayu dan media campuran atas kertas. Okey, contemporary ini produk dia tidak terikat dengan tradisi, tak terlalu realistik, dia lebih kepada kreativiti dan juga inovatif. Kalau kita tengok dia lebih nampak design dia tu nampak abstrak, tak tertumpu kepada realistik semata-mata. Dia lebih menyeluruh, lebih terbuka berbanding dengan konvensional. Konvensional ni kalau tajuk dia macam kita tengok tajuk dia kata hendak jadi lembu, kita nampak dia memang katak dengan lembu lah. Kalau contemporary ni dia nampak abstrak dan lebih kepada penilaian estetik sahaja. Habis dah kelas kita pada pagi ini. Okey. Sebelum tu, cikgu nak kamu buka muka surat 157 dan buat latihan formatik yang cikgu bagi ni. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, semua ada jawapan kat sini, kat situ. Baiklah, itu saja kelas kita pada pagi ini. Cikgu harap kamu dapat melengkapkan semua latihan formatik yang telah cikgu berikan dengan kamu. Dan jangan lupa hantar kepada cikgu untuk proses pemakahan dan penilaian. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.